Okay, next we move to example number 17. From this example 17 ini, kita nak cari dia punya domain and range for the given function. But we need to sketch the functions based on the graph given lah. Okay, tadi kita buat dia punya function based on the mapping. Sekarang based on the graph. Okay, let's say the first one, is the mapping from R to R. R ni nombor real number, okay, which is from negative infinity to the positive infinity. Hx is 2x plus 1. So kita kena sketch dulu. So nak sketch kita kena tengok dia punya point kan. Okay, sekarang ni kalau you punya function is a linear function, so you just ambil 2 point only sebab dia adalah garis lurus. So cari 2 point, lepas tu buat garis lurus. Okay, so at any point of x lah. Biasa kita akan tentukan x lah dekat mana-mana. Okay, so substitute the value of x in order to get the value of hx. So 2 times 0 plus 1, then you will get 1 here. 2 times 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So dah dapat titik dia 0, 1, 1, 3. And then you plot in the Cartesian, okay, axis of x and y. So you pun buat x, y. Okay, ataupun kat sini nama axis dia y lah. Okay, so you ada 0, 1. Let's say you want here. Okay, and then you ada 1, 3. Sketch je lah. Okay, biar logik lah you punya skill tu. So and then you extend kan dia punya point. So this is the graph. Okay, what is your name of the graph? What is the name of the graph? Which is 2x plus 1. Any graph kena tulis nama dia. Okay, and then bila dah dapat graph tu, next is kita nak tengok dia punya domain and range. Okay, so bila kita nak tengok dia punya domain and range, kita kena tahu bacaan untuk x dengan y. Okay, bacaan yang define graph itu untuk x and y. Sekarang ni you tengok graph you, and then you tengok ada tak graph tu yang mana nilai x dia tak valid. Maksudnya dia tak define that graph. Maksudnya lagi satu, dia tak continuous, or dia putus-putus. Ni tengok macam ni. Atau cara senang, ada tak you masukkan, biasa kita akan consider nilai tu negatif, positif atau kosong. You masukkan nilai x yang positif, you masukkan nilai x yang negatif, you masukkan nilai kosong untuk x, ada tak function tu jadi undefined? Undefined maksudnya bila you tekan calculator, calculator will give you maths error. Ada tak nombor yang you darab dan you tambah, dia akan keluar maths error? Except infinity. Tak ada. Semua nombor boleh tambah, semua nombor boleh tolak, semua nombor boleh darab. So, untuk dia punya domain, kita akan consider paksi x. Okay, so that's why kita akan consider x. X akan ambil semua nombor negatif, semua nombor positif dan juga kosong. So, x tu ambil semua nombor nyata. Atau, you boleh tulis, x ni boleh ambil semua nombor daripada negative infinity to the positive infinity. Okay, range. Range ni, dia akan ambil bacaan untuk nilai x tu tadi. So, you masukkan nilai x yang positif, lagi besar nilai x tu, lagi besar nilai y. Graf tu lagi naik, lagi naik. Makin kecil nilai x tu, makin kecil nilai y. Graf tu lagi turun, lagi turun, lagi turun. Kosong, of course lah dia ada. Titik dia, 1 kan. Pun sama, y akan ambil nombor yang positif dan semua nombor yang negatif. So, y ambil semua nombor nyata. Or, you boleh baca negative infinity, positive infinity. Okay. Untuk B. So, untuk B, G, where R from R, Gx is x squared.
Ni kuasa 2. So, bila graf tu kuasa dia lebih daripada 1, so dia dah bukan linear line lah. Dia tak akan membentuk graf garis lurus. So, kena cari graf tu biar nampak dia punya bentuk. So, normally untuk graf X kuasa 2 ni, biasa kita akan ambil 5 nombor, which is daripada negatif, termasuk kosong, positif dan juga positif, negatif dan kosong. You tak ada masalah nak cari negatif 0.2575 ke nak cari nilai X, Y dia. Tak ada masalah. Tapi cari nombor senang je lah. Kan? Okay. Masukkan nilai X kuasa 2. So, negative 2 squared, you will get 4. Negative 2 ni, gini baru dapat. Kalau buat negative 2 squared, dapat negative 4. So, ni betul. Ni salah. Okay. So, negative 1 squared is 1. 0 squared is 0. 1 squared is 1. 2 squared is 4. Okay. Once you dah dapat dia punya tu, and then kita akan sketch the graph. Y, X. Okay. So, 0. Negative 1. Negative 2. 1, 2. So, you akan dapat sini 1, sini 4. Okay, so kita pun plot 0, 0, negative 1, 1, 1, 1. Okay, I plot negative 2, 4. Okay, and then dia melengkung sikit. Okay. Dia bukan tajam, dia melengkung sikit. So, this is of Gx is X squared. Nombor kena tulis. Okay. So, bila kita nak tengok domain of G, range of G. Okay. Domain dia, kita tengok kat sini. Dia punya domain, dia akan ambil nilai X. X ni makin bertambah ke sini, makin berkurang ke sini. Tapi dia tetap ada nilai bagi Y. So, X ni akan ambil semua nombor nyata. Or, you boleh tulis negative infinity to the positive infinity. But untuk Y, bila X makin bertambah, Y akan naik. Bila X makin berkurang, Y pun ambil nombor positif sahaja. So, apakah nilai untuk Y? Y hanya akan ambil daripada kosong sampai positif infinity. Y tak akan jadi negatif. Because of any numbers, when you square the numbers, dia takkan jadi negatif. Takkan ada nombor negatif untuk X kuasa 2. So, Y kita akan ambil, kita boleh tulis, Y akan ambil nombor yang lebih besar daripada kosong sebab dia masuk kosong. And Y is a real number. Kena tulis juga real number sebab Y lebih besar daripada kosong dan ambil juga nombor-nombor perpuluhan di antara dia. Atau boleh tulis dalam bentuk interval kosong infinity. Okay, yang kita belajar dalam chapter 1. Okay. So then untuk next one C. Okay. G is from R to R where Gx is 1 minus X squared. So yang ni 1 minus X squared still lagi X kuasa 2. So, kita tak boleh buat 2 saja point. Kita kena more than 2 point. Okay. Let's say I guna negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Masukkan nilai negatif 2 kuasa 2. 1 tolak 4. Dia jadi negatif 3. 1 minus 1 is 0. 0 minus 1. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 squared is 0. 1 minus 2 squared is 4. So, 1 minus 4 is negative 3. Okay, kita pun okay, this is your X. This is your Y. So, X ambil nilai kosong, negatif 1, negatif 2, 1, 2. Y ambil nombor kosong, 1, negatif 3. Kita pun plot.
0, 1. Negative 1 ni dia pergi 0. 1 pun pergi 0. Negative 2 pergi pada negative 3. So, dia punya ni okay, this is the graph. This is the graph of gx is 1 minus x squared. So, from this graph, kita baca x. X kalau makin kecil dia, graf makin turun. X makin besar, graf pun turun. Kan? Tapi dia ada nilai dia. So, domain of G, X, where X ambil semua nombor nyata. Kan? Infinity, negative infinity. So, atau kita boleh tulis negative infinity to the positive infinity. Or, dia punya range, ni bacaan bagi nilai Y. So, Y akan ambil nombor, okay, start daripada 1 ke bawah. So, dia akan ambil nombor yang lebih kecil daripada 1 dan sama. Sebab 1 masuk. Okay, Y in R. Kena pandai baca dia punya interval. So, yang ni dia akan ambil negative infinity 1. Kena pandai baca interval macam chapter 1 hari tu. Okay. So, I tunjuk lagi satu D. D ni adalah graf X kuasa 3. Okay. So, F where R is F in R where Fx is X cube. So, yang ni Fx. So, pun kena ambil lebih daripada 2 sebab nak tengok dia punya curve. So, masukkan negatif 2 kuasa 3, negatif 8. Negatif 1 kuasa 3, negatif 1, 0, 1, 8. So, kita pun plot. Kosong, 1, 2, negatif 1, negatif 2. So, sini ada 1, 8, negatif 1, negatif 8. 0, 0, 1, 1, 2, 8. 0, 0, negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 8. So, dia akan ada curve dekat sini. Dia curve Dia curve. Macam tu. So, this is Fx X cube. Okay. So, dia punya domain X makin besar, Y makin naik. X makin kecil, Y makin turun. Okay. So, dia akan ambil semua nombor nyata, which is X, negative infinity to the positive infinity. Okay. Range dia, baca nilai Y. Y ke atas dan ke bawah. So, Y pun sama. Ambil semua nombor nyata, which is from negative infinity to the positive infinity. Okay. Itu untuk example 17.